لله رب العالمين نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami nyatakan terang-terangan. Ini doa Nabi Ibrahim yang seterusnya, mengadu kepada Allah bahawasanya Allah Ta'ala lebih mengetahui akan niatnya dalam doanya, mengetahui akan segala yang tersembunyi dan juga mengetahui segala yang nyata, sehingga tidak ada sesuatu pun yang dapat disembunyikan daripada pengetahuan Allah, sama ada perkara yang di langit ataupun yang di bumi. Di sini sebenarnya Nabi Ibrahim AS menyembunyikan hasratnya, keinginannya berhubung dengan doanya terhadap anak andanya, tetapi dia tidak menyatakan terang-terangan sebagai suatu cara yang beradab. Biasanya kalau kita meminta sesuatu, kita meminta secara terang-terangan, tetapi di sini Nabi Ibrahim alaihissalam meminta dengan dalam bentuk uslub yang tersembunyi. Dia kata engkau mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang nyata. Yang tersembunyi termasuklah niat yang terdapat dalam hati manusia, di mana sebenarnya Nabi Ibrahim alaihissalam yuridu an yatluba min Allah i'anah zawjihi Hajar wa ibnahu Ismail ba'da mautihi. Nabi Ibrahim alaihissalam mahu memohon pertolongan daripada Allah untuk pihak istrinya Hajar dan anaknya Ismail selepas kematian baginda. Setelah Nabi Ibrahim mati, dia mengharapkan bahawa urusan isteri dan anaknya Allah Ta'ala yang jaga sepenuhnya. Tetapi lam yasrah bihadzal matlub, dia tidak menyatakan secara terang-terangan permintaan ini. Bahkan dia hanya menyebut, ya Rabb, wahai Tuhanku, ta'lamu ma fi qulubina wa dhamairina, Engkau mengetahui apa yang terdapat dalam hati kami, dalam jiwa sanubari kami. Doa ini adalah doa sebenarnya untuk isterinya dan anaknya, meminta al-khair wal ma'unah, kebaikan dan pertolongan selepas kematiannya. Tetapi ia didatangkan dalam bentuk ar-ramzi wa ta'ridi, dalam bentuk simbol dan juga perlambangan, dalam bentuk simbol. Simbolnya adalah, wahai Tuhan, Engkau tahu apa yang tersembunyi. Maksudnya Engkau tahu apa yang aku inginkan, yang tersemak dalam hatiku, cuma aku tidak nyatakan. Maka berkata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi sebagai kesimpulan daripada doa Nabi Ibrahim ini, anna al-ishtighala bits-thana'i 'inda al-hajah afdalu min ad-du'a. Menyibukkan diri dengan memuji Allah ketika kita berhajat kepada sesuatu sebenarnya lebih afdal daripada berdoa itu sendiri. Doa itu sudah afdal sebab doa itu dikira ibadat. Tapi dalam keadaan kita berhajat, kita lebih mengutamakan as-sana', pujian bagi Allah, maka ia lebih afdal. Dalam satu riwayat hadis kursi yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Al-Bazzar, Al-Baihaqi daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man syaghalahu dzikri an mas'alati
a'taituhu afdala ma a'taitus sa'ilin. Sesiapa sibuklah ia dengan mengingatiku daripada meminta kepada aku, dengan sebab banyaknya dia berzikir kepada aku, sehingga sibuklah ia, lebih sibuk kepada berzikir, ingat kepada Allah daripada soal meminta itu dan ini, maka aku berikan kepadanya yang lebih baik daripada yang diminta oleh orang yang meminta. Sebab tu kalau kita berhajat kepada sesuatu, kita banyakkan pujian kepada Allah, memuji Allah Ta'ala. Sebab tu biasa kita perhati banyak doa-doa yang Nabi ajar kepada kita dimulakan dengan as-sana. As-sana di antaranya doa yang diajar oleh Nabi SAW kepada sahabatnya Abu Bakar untuk dibaca, katanya idza asbahta wa idza amsayta wa idza akhadta wa idza akhadta madja'aka. Ketika engkau berada di waktu pagi, waktu petang, dan ketika hendak tidur. Doa itu berbunyi, Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah, rabba kulli syai'in wa malikahu, a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkihi. Ya Allah, engkau lah pencipta langit dan bumi. Sebelum sebut nak gapo dia, puji dulu Allah. Engkau lah ya Allah, fatiras samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Engkau bersifat mengetahui perkara yang gaib dan nyata. Engkaulah Tuhan bagi setiap sesuatu, dan engkaulah pemiliknya. Maka aku berlindung denganmu daripada kejahatan dirimu, daripada kejahatan syaitan dan sekutu-sekutunya. Doa itu dimulakan dengan as-sana. Banyak doa-doa dimulakan dengan as-sana, ataupun at-talaq dahulu barulah as-sana, ataupun selang-seli. Kalau kita sedih atau kita rasa duka cita, mahu menghilangkan kesedihan, doa yang diajar oleh Nabi SAW, minta supaya Allah Ta'ala menjadikan Quran ini sebagai penghibur hati kita, penghilang duka kita. Tapi sebelum kita minta tu, dia mari dengan as-sana, puji juga. Allahumma inna ibaduk, Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nawasina biyadik, madin fina hukmuk, adlun fina qada'uk. Lepas tu barulah as'aluka, barulah minta. Sebelum tu puji dulu. Ya Allah, aku mengaku aku adalah hamba-Mu, anak kepada hamba-Mu. Aku hamba-Mu, bapaku juga hamba-Mu, ibuku juga adalah hamba-Mu. Kami semua adalah hamba-hamba-Mu. Ubun-ubun kami berada pada jagaan pegangan-Mu. Telah berlalu segala ketentuan hukum ke atas aku. Maka aku meminta kepadamu ya Allah, dengan setiap nama yang engkau namakan pada zat-Mu, bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak, ataupun aw anzaltahu fi kitabik, nama yang engkau turunkan dalam kitab, aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, ataupun yang engkau simpan dalam ilmu yang tersembunyi di sisimu. Minta apa dia? Anta ja'alal Qur'anal azim rabi'a qalbi. Barulah pergi kepada doa. Tapi sebelum tu as-sana, puji dulu. Tapi dalam cerita Nabi Ibrahim tidak dinyatakan doa dia secara jelas dalam hajat dia ni lah. Dia hanya sebut secara ar-ram, secara simbol, ataupun secara apa dia, isyarat sahaja. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. Segala puji bagi Allah yang telah mengurniakan kepadaku ketika usiaku sangat tua ini, iaitu dikurniakan dua orang cahaya mata, Ismail dan Ishaq. Alhamdulillah, ini alhamdu wa syukru kulluhu lillah. Segala pujian, segala kesyukuran itu adalah bagi Allah yang telah memberikan kepada aku, yang telah mengurniakan kepada aku, katanya al-walad, anak, ba'dal kibar, setelah aku dewasa dan setelah aku merasa putus asa bahawa tidak akan lagi mendapat cahaya mata yang lain. A'tani waladaini, dia telah memberikan aku dua orang anak, kedua-duanya Ismail
yang mana ibunya Hajar dan Ishaq ibunya Sarah. Tapi dalam ayat ni disebut Ismail dahulu. Alhamdulillahillazi wahaba li 'alal kibar Ismail wa Ishaq. Kerana Ismail lebih dewasa daripada Ishaq 13 tahun. Perbezaan umur antara Ismail dengan adiknya Ishaq ialah selama 13 tahun. Qila dikatakan ketika dilahirkan Ismail adalah umur Nabi Ibrahim 99 sanatan, 99 tahun. Tapi pendapat ni tak tahulah betul atau tidak secara tepatnya. Sebab qila dia mari dengan sirah tamrid. Qila dikatakan boleh jadi 99, boleh jadi 95, boleh jadi 97, boleh jadi 100 lebih. Tapi yang pentingnya umur Nabi Ibrahim alaihissalam sangat lanjut dan sangat tua. Ketika dilahirkan Ismail, umur bapanya Ibrahim 99 tahun. Walamma wulida Ishaq, dan ketika dilahirkan, ketika mendapat cahaya mata yang kedua Ishaq, umur Nabi Ibrahim berapa sanah? Mi'ah wa thnataini asyrata sanatan, 112 tahun. 112 tahun. Sebab perbezaan antara Ismail dengan adiknya Ishaq 13 tahun. Inna rabbi lasami'un du'a, sesungguhnya Tuhanku maha mendengar doa. Permintaan itu sangat didengar oleh Allah. Adapun asalnya isterinya yang pertama Sarah, isteri dia asalnya Sarah. Hajar tu adalah sebenarnya dia punya pembantu dia, sebab asalnya dihadiahkan oleh seseorang kepadanya. Tetapi setelah Hajar menjadi isterinya, Nabi Ibrahim mendapat anak dengan Hajar dahulu, walaupun dia telah mengawini Sarah lebih awal dan berpuluh tahun. Dia hidup bersama dengan Sarah berpuluh tahun dalam keadaan tidak ada cahaya mata, tak ada anak, tapi dia masih boleh bersabar walaupun tidak ada anak. Apabila datangnya malaikat yang diutuskan oleh Allah Ta'ala untuk memusnahkan kaum Nabi Lut, malaikat ni singgah sebentar di rumah Nabi Ibrahim. Malaikat ni mari dan dia membawa khabar gembira. Katanya wa basyaruhu bi ghulamin alim. Dia memberi khabar gembira kepada Ibrahim dengan mendapat seorang anak yang sangat alim. Apabila didengar oleh isterinya yang pertama itu Sarah, lalu dia berkata dia kata bagaimana dia dapat qala a'alidu wa ana ajuz, adakah aku dapat melahirkan anak padahal aku sangat tua? Wa hadza ba'li syaikha, suamiku ini pula juga sangat tua. Fasakkat wajhaha, dia siapa dia tapar pipi dia sendiri, muka dia. Wa qalat ajuzun hakim, aku ni seorang wanita tua yang sudah mandul. Tapi malaikat beritahu qalu kadzaliki qala rabbuki innahu huwal hakimul alim. Demikianlah Tuhanmu berkuasa untuk melakukan apa yang kamu rasa mustahil. Akhirnya lepas tu dia dapat anak itu Ishaq, walaupun yang pertamanya adalah Ismail. Sesungguhnya Tuhanku la sami'un du'a, benar-benar mendengar akan doa. Ada dua taukid situ kalau kita perhati dari sudut bahasanya. Inna satu taukid, yang kedua lam taukid pada la sami'un du'a. Di dalam ilmu balaghah dipanggil jumlah khabari. Dalam jumlah khabari apa dia? Ingkari. Bagi orang yang apabila kita beritahu sesuatu berita, dia rasa tak percaya, maka kita memberikan dua taukid. Dua taukid mana dua kalimah penguat ayat. Kita tidak setakat kata Rabbi sami'ud du'a, Tuhanku mendengar doa. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar maha mendengar akan doa, yakni permintaan.
Dia mengetahui akan maksud tujuan orang yang berdoa. Sawa'an, sama ada sarrahta bihi am lam, sarrahtu bihi am aw lam usarrih. Sama ada aku nyatakan doa itu secara terang-terangan ataupun tidak, maka semuanya diketahui oleh Allah. Sebab Allah Ta'ala maha mendengar akan permintaan hamba-Nya. Sebab tu dalam bab berdoa, kalau kita berdoa bersendirian, dari segi adabnya tidak perlu kita terlalu meninggikan suara. Tapi kalau berdoa dalam sama ada solat, luar solat, ramai-ramai, lebih afdal doa dengan kuat. Walaupun Allah Ta'ala mendengar doa itu walaupun tidak kuat, tapi tujuan kuat tadi supaya difahami oleh orang lain dan diaminkan. Sebab tu kalau biasa di Masjidil Haram, kalau malam-malam akhir Ramadan, bila ada doa witir dan doa khatam Quran, biasa dibaca kuat. Kita kata apa kuat-kuat, supaya boleh didengar oleh semua, kata yang solat dalam masjid lah. Dan Allah Ta'ala itu maha mendengar. Kalau tak baca derah pun Allah Ta'ala dengar. Tapi supaya orang lain boleh menghayati doa. Kata sahabat Nabi Abu Musa al-Ash'ari, ketika kami bermusafir, kadang-kadang kami naik tempat tinggi, lepas tu tempat rendah, maka ada sebahagian di antara kami yang meninggikan suara dengan berdoa dan berzikir. Lalu apabila didengar oleh Nabi, lalu Nabi berkata, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, irba'u ala anfusikum, hendaklah kamu simpati dan kasihan kepada diri kamu. Sesungguhnya kamu tidaklah berdoa kepada dia yang peka, yang dia yang jauh. Dia bersifat maha mendengar. Dia bersifat maha mendengar, lagi dekat dengan kamu. Mana tidaklah perlu kamu terlalu meninggikan suara dalam berdoa. Sebab itu kita baca dalam doa, kisah doa Nabi Zakaria di awal surah Maryam, Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika dia menyeru, maksud nada di sini da'a, da'a yad'u du'a. Idh nada rabbahu nidaan khafiyya, idh da'a rabbahu du'aan khafiyya. Ketika dia berdoa kepada Allah dengan doa yang perlahan. Sebab dalam adab berdoa, Allah Ta'ala suruh kita ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada Tuhan kamu dengan penuh tadarru', rendah diri dan rasa, dan juga merendahkan suara. Kalau khifatan, rasa takut. Tadarru'an wa khufyah, dengan merendahkan diri dan tidak perlu terlalu kuat. Dalam bab zikir pun hampir sama. Dalam bab zikir, wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan. Ingatlah kepada Tuhan kamu dengan cara merendahkan diri dan rasa takut. Tapi dalam doa, berdoalah kepada Tuhan dengan merendah diri dan perlahan. Perbezaan antara doa dengan zikir, doa tadarruan wa khufyah, zikir tadarruan wa khifah. Kena perhati malam sikit mana. Kedua-dua ayat tu dalam surah Al-A'raf, satu di akhir, satu di awal. Baik. Itu dalam bab doa. Maka Nabi Ibrahim menyatakan, Tuhanku bersifat maha mendengar akan doa dan permintaan. Kalau seseorang tidak berdoa pun Allah Ta'ala tahu hajat dia apa. Cuma dia nak uji kita, adakah kita suka meminta dan merayu, merintih kepadanya. Itu. Adakah kita suka minta kepadanya? Sebab sifat manusia, apabila dia ditekan kehidupannya dengan kesusahan, maka dia akan bersungguh-sungguh untuk berdoa. Rabbana wa taqabbal du'a, inna rabbi lasami'un du'a, rabbi ja'alni muqimas salah. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan salat. Ini sambungan dalam dia punya doa dia yang berikutnya, permintaan berikutnya. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan salat. Jadikanlah aku muaddiyan salati ala atammi wajhin. Jadikanlah aku orang yang menunaikan salatku dengan sebaik-baik cara, sesempurna caranya. Nabi Ibrahim pun ada ibadat salat juga. Maka dia meminta supaya dia dapat menunaikan salat dengan atammi wajh, dengan cara yang paling sempurna. Tidak sekadar salat saja, tapi salat yang sempurna, muhafizan alaiha, menjaganya, memeliharanya.
muqiman li hududiha, sambil menegakkan akan batasan-batasan hukum solat. Kerana solat yang tidak sempurna, akan menjadi musibah bagi orang yang melakukan solat itu. Kan kita baca biasa dalam Quran, fawailul lil musallin. Wail, celaka, binasalah bagi orang yang solat. Orang yang tidak solat lagi wail, lagi celaka, lagi berat. Orang yang solat juga fawailul lil musallin. Orang macam mana? Allazina hum an salatihim sahun. Orang yang terhadap solatnya mereka itu leka, lalai. Lalai ini bukan lalai dalam solat, lalai berhubung dengan cara menunaikan solat. Tafsir yang tepat bagi ayat ni ialah orang yang menunaikan solat di akhir waktu ataupun di luar waktu. Maksud allazina hum an salatihim sahun. Banyak kali dah hamba sebut berhubung dengan perkara ni dalam kuliah lepas. Mungkin ada setengah ustaz tu dia baca, dia kata sesiapa yang solat tidak khusyuk maka celakalah baginya, sebab ayat menyebut fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Tak, itu silap. Ayat tu tidak mari dengan allazina hum fi salatihim sahun, allazina hum an salatihim, lain tu. Tapi kalau bab khusyuk, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Tapi ketika menyatakan sahun, orang yang leka, lalai dalam salat, Allah Ta'ala menyatakan wail, celaka itu bagi orang yang allazina hum an. Sebab tu dalam hadis riwayat Abdullah bin Amr, dia kata alhamdulillah, segala puji bagi Allah kerana menurunkan ayat ni allazina hum an. Kalau lah ayat tu turun dengan allazina hum fi salatihim sahun, habis kita kena berlaku dengan. Maka termasuklah maksud fi salatihim sahun orang yang tidak khusyuk dalam solat. Siapa di antara kita yang boleh berjamin ni start daripada takbiratul ihram sampai bagi salam dia khusyuk 1%? Tak ada. Jadi sebenarnya tafsir yang tepat, maksud sahun di sini adalah allazina yuakhiruna as-salata an waqtiha, orang yang mentakhirkan, melewatkan solat daripada waktu yang sebenar. Waktu yang afdal adalah solat di awal waktu. Sebab itu Nabi Ibrahim minta, wahai Tuhan, jadikanlah aku orang yang mendirikan solat dengan cara yang sempurna. Bukan aku sahaja, wa min dzurriyyati, termasuklah zuriatku, keturunanku, anak cucuku. Kadang-kadang kita bimbing anak-anak kita, payah nak didik untuk solat, payah nak menyedarkan. Sebab hidayah ni bukan hak kita, hidayah ni hak Allah. Kita hanya ajar, kita hanya bimbing, kita hanya latih, kita hanya suruh. Lepas tu apa yang akan berlaku lepas ni, bila anak-anak kita sudah dewasa, mereka tahu ke setiap hari kalau kena ke anak dia jauh, setiap hari kita bertelefon kan, Zahur salat dah, salat mana? Di rumah. Letih lemuk ayah nak telefon kamu. Tapi kalau duduk sekali dekat, bolehlah kita ambil tahu. Nabi sendiri pun bangun malam, dia pernah Nabi bangun, dia pergi dekat rumah anaknya Fatimah dan menantunya Ali dengan katanya, ala tusalliyan, kamu tidak solat. Maksud solat bukan solat fardu, solat sunnah. Ala tusalliyan, adakah kamu tidak bangun solat malam, solat sunnah? Kita nak bincangkan di sini berhubung dengan solat yang fardu. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Dzurriyyati merujuk kepada ahli keluarga, anak, cucu dan seterusnya ke bawah. Dalam ayat di akhir surah Taha, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha, dan suruhlah ahli keluarga kamu mendirikan solat dan mintalah mereka bersabar mendirikan solat. Ayat di akhir surah Taha ada kaitan dengan ayat ni, iaitu perintah supaya kita solat dan ahli keluarga pun kena solat juga. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Dan suruhlah ahli keluarga kamu mendirikan solat, mintalah mereka bersabar untuk melaksanakannya. Kami tidak meminta kepada kamu ya Muhammad sebarang rezeki, sebaliknya kamilah yang memberi rezeki kepada kamu dan kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Kena jaga bab solat ni, kena jaga. Kita sebagai orang tua, kita
Baca doa ni atas niat supaya Allah Ta'ala menjadikan keturunan kita, anak cucu kita salat juga. Sebab saya rasa kita masuk syurga, kita tidak sah kan? Kita mahu masuk bersama dengan ahli keluarga yang baik-baik, yang salih. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Syurga yang dimasuki oleh orang-orang yang beriman juga turut dimasuki oleh orang-orang yang salih dari kalangan bapa mereka, pasangan mereka, zuriat mereka. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Dzurriyyah. Sebab tu dalam doa ni Nabi Ibrahim minta, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Doa ibadur rahman di akhir surah Al-Furqan, antara doa ibadur rahman ialah Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina. Ada zurriyat. Wahai Tuhan kami, kurniakan kepada kami dari Rabbana hablana, dari kalangan pasangan-pasangan kami, isteri kami, dan juga zuriat kami, apa yang dapat memberikan qurrata ayun, penyejuk mata hati untuk kami. Kalau kita sahaja mari masjid, kita solat, tapi tengok anak kita tak solat, Allahu Akbar, kita rasa serabut. Sebab yang melanggar perintah tu adalah darah daging kita sendiri, anak cucu kita sendiri. Kalau berlaku begitu, na'udzubillah, minta jauh. Maka ulangi doa ni. Doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim bukan untuk dia saja, tapi sebenarnya untuk kita juga. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhan, terimalah akan doa permintaan ini. Doa di sini ada dua makna. Doa dengan maksud at-talab, minta apa yang kita minta dalam doa. Doa juga dengan maksud, wahai Tuhan kami, terimalah ibadatku ini. Mengikut tafsiran Ibn Abbas, dia kata doa di sini maknanya ibadah. Doai ibadati Rabbana wa taqabbal du'a, mana Rabbana wa taqabbal ibadati, terimalah ibadatku. Dua-dua tafsir itu boleh diterima. Sebab ibadat dengan maksud doa, doa juga dengan mana ibadat. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi dan Ashabus Sunan yang lain pada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadat. Doa adalah ibadat. Lalu baginda membaca satu ayat dari surah Ghafir, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berkata, berdoalah kepada aku, nescaya aku perkenankan permintaanmu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang merasa takabur, besar diri daripada ibadati, beribadat kepada aku. Maksud ibadat ni yang tidak mahu berdoa. Ibadat adalah ayat ni maksudnya doa tu sendiri. Doa adalah ibadat. Wahai Tuhan, terimalah doaku, mana terimalah ibadatku. Termasuklah doa tu sendiri, sebab doa adalah ibadat. Sebab tu hidup kita jangan berhenti daripada berdoa. Doa bukan sahaja ketika kita melakukan ibadat-ibadat khusus, termasuk dalam urusan seharian. Urusan seharian, keluar rumah, masuk rumah, naik kereta, naik kenderaan, masuk pasar, keluar pasar, apa dia lagi. Kalau dalam rumah, masuk tanah, keluar tanah, semua nak makan, minum, semuanya disertakan bersama dengan ad-du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Penutup bagi doa Nabi Ibrahim dalam surah ni, wahai Tuhan kami, ampunilah aku, kedua ibu bapaku, dan juga bagi orang-orang yang beriman pada hari ketika berlakunya hisab. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Apabila dikatakan ighfirli, ampunilah aku, usturni, tutuplah bagiku, ampunilah dosaku, tutuplah untukku ini segala kesalahanku, wa tajawaz an dhunubi, dan lepaskanlah segala dosa-dosaku.
Dosa ni suatu belenggu sebenarnya. Dosa ni satu beban. Bila kita buat dosa, dia akan duduk atas atas belakang kita. Dosa ni disebut suatu beban yang dipikul oleh seseorang yang melakukan dosa di atas belakangnya. Wa yahmiluna auzarahum liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamati wa min auzaril ladzina yudillunahum bighair. Mereka akan menanggung dosa mereka dan dosa orang yang mereka sesatkan. Wa yahmiluna auzarahum ala zuhurihim. Mereka menanggung dosa mereka di atas belakang mereka. Memang dosa banyak, orang banyak dia tak berasa berat. Sebab dosa ni bukan sesuatu yang bersifat berjisim, bukan fizikal, bukan kita boleh rasa. Kalau dosa banyak kan berat lah. Bukan begitu. Berat tu tak nampak, tak rasa di dunia, tetapi beban tu akan rasa di akhirat. Sebab tu dosa juga disebut zambun ataupun apa saya wizrun. Zambun, ithmun, wizrun. Dosa. Wizrun maknanya sesuatu yang thaqilun, berat. Disebut berat kerana orang yang berdosa adalah orang yang menanggung beban atas dosa yang dia lakukan. Tapi apabila dosa itu telah dibuang, diberi keampunan oleh Allah, maka akan terasa ringan. Ampunilah dosa untukku, ampunilah untukku akan dosaku, begitu juga untuk dua ibu bapaku. Inilah kita nak sangat kepada anak yang soleh, yang mendoakan untuk ibu bapanya. Tidak perlulah kita merasa kedekut untuk kita mendoakan keampunan bagi ibu bapa kita, sama ada yang sudah meninggal atau yang masih hidup. Rabbighfirli wa liwalidayya, bukan nak payah aja. Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ataupun kalau kita nak tambah lagi, kalau yang sudah meninggal kita katakan Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Kalau kedua-dua sudah meninggal. Kalau bapa kita sudah meninggal, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Semacam doa dalam salat jenazah tu lah. Allahumma afsah lahu fi qabrihi, ya Allah berilah kelapangan dalam kuburnya, wa nawwir lahu fihi, berilah cahaya untuknya dalam kubur. Kita tak berasa, tapi orang dalam kubur rasa alhamdulillah anakku berdoa untukku. Maka dia merasakan ini suatu rahmat. Sebab penghubung antara kita dengan orang sudah meninggal adalah doa. Betapa mereka sangat berhajat kepada doa orang yang masih hidup. Doa ni bersifat umum. Rabbana firli wa liwalidayya, bagi dua ibu bapaku. Kalau kita melihat dalam kisah Nabi Ibrahim AS, ayah dia mati dalam keadaan kafir, dan memang Nabi Ibrahim tidak dibenarkan untuk mendoakan keampunan untuk ayah dia. Tetapi dia berdoa sebab dia nak lepas janji dia. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abih illa amma wa'idatin wa'adaha iyyah, dalam surah At-Taubah. Dan tidaklah istighfar, doa istighfar Nabi Ibrahim untuk bapanya kecuali semata-mata untuk menunaikan janji yang dia pernah berjanji. Janji itu disebut dalam surah Maryam. Katanya qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Tak itu surah Yusuf. Falamma tazalahum وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. Aku berharap bahawa aku tidak menjadi orang yang celaka dengan sebab doa yang aku minta. Maknanya doa ni adalah doa yang Tuhan akan perkenankan dan tidak akan mensia-siakan doaku, kata Nabi Ibrahim. Kisah ni dalam surah Maryam. Sebab asalnya dia berdialog dengan ayah dia dalam yang diceritakan dalam surah tu. Ampunilah dosaku wa dzunub walidayya, dan dosa kedua ibu bapaku, dosa orang-orang yang beriman semuanya. Pada hari di mana diadakan hisab, dilaksanakan hisab untuk semua manusia terhadap amalan-amalan mereka yang baik dan yang buruk. Jadi keampunan yang diminta di sini khususnya hari ketika berlangsungnya hisab.
ketika berlangsungnya hisab amalan manusia, saat-saat yang paling mencemaskan, yang sangat mendebarkan manusia ketika dilaksanakan hisab. Ada manusia dihisab dengan mudah dan ada yang payah. Yang hisab yang mudah, innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha cepat akan perhitungan hisab untuk hamba-hambanya. Kalau payah, maka maknanya petanda tidak baik itu. Sebab wa amma man utiya kitabahu biyaminih, sesiapa yang diberi buku amanah tangan kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Sebaliknya orang yang menerima buku amalan dengan tangan kiri atau sebelah belakang, maka dia akan dihisab dengan hisab yang sukar, yang payah, sehingga dia berkata, alangkah baiknya kalau tidak diberi buku amalan ini kepada aku, dan aku tidak bertemu dengan hisab perhitungan amalanku ini. Sebab tu kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, suatu kata-kata yang masyhur. Umar berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzan. Hisablah diri kamu, kamu hitunglah diri kamu sebelum kamu dihisab di hari kiamat. Timbanglah amalan kamu, makna lebih banyak baik ke buruk, sebelum kamu ditimbang di hari kiamat. Waktu yang paling baik untuk kita muhasabah sebelum kita tidur. Kita mahu mikir apa dia kita buat hari ini. Adakah kita buat perkara banyak dosa atau banyak pahala? Adakah hari ini kita semakin dekat dengan Allah atau semakin jauh? Tu. Adakah kita pejam mata tu kita ingat esok kita akan bangun lagi untuk meneruskan kehidupan yang seterusnya? Maka sehari lagi umur kita bertambah. Esok sehari lagi umur kita bertambah. Minggu depan sehari lagi bertambah. Selagi kita masih hidup, siapa masa kita akan pergi meninggalkan dunia ini dan bertemu dengan Allah. Dan kita akan bertemu dengan hisab kita. Tidak ada seorang manusia pun kecuali dia akan bertemu dengan hisab amalan itu. Dia akan bertemu dengan perhitungan untuk amalan masing-masing. In kana khairan fa khairun wa in kana syarran fa syarrun. Kalau amalan dia baik, maka dia akan terima balasan yang baik. Tapi kalau buruk jugalah. Adapun doa Nabi Ibrahim, dia meminta untuk dirinya, Rabbana ighfirli, wahai Tuhanku ampunlah untukku, la yalzamu minhu sudur dzambin minhu, tidaklah semestinya munculnya dosa, berlakunya dosa daripada dirinya. Apa perlu Nabi Ibrahim minta keampunan bagi dirinya sedangkan tidak berlaku dosa bagi dia? Rabbana ighfirli, wahai Tuhan kami ampunilah aku. Wa innamal maqsudu minhu, yang dimaksudkan dalam permintaan supaya diampunkan dirinya adalah al-iltija'u ilallah, menyatakan rasa kembali, meminta kepada Allah, wal i'timad ala fadlihi wa karamihi wa rahmatihi, dan bergantung kepada kurniaan, kemuliaan dan rahmat Allah. Sebab itu dalam bab istighfar, sama ada kita ada buat dosa ataupun kita rasa kita tak buat dosa, mustahil manusia boleh kata dia tak buat dosa. Katakanlah kita rasa hari itu kita tidak terlibat dengan dosa. Sebenarnya perkara dosa pahala ni relatif. Bagi orang yang dekat dengan Allah, sesuatu yang dianggap baik oleh orang lain, bagi dia buruk dah. Kalau ungkapan yang masyhur di kalangan orang-orang tasawuf dikemukakan oleh Imam Ghazali, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Di sisi al-abrar benda tu baik, tak salah benda tu. Tapi di sisi muqarrabin, orang dekat dengan Allah, benda tu dia anggap sayyiat, buruk, tak syamil. Kita melakukan sesuatu perkara yang harus, perkara tu tak salah, benda baik tak salah. Kalau sekadar duduk kedai kopi, duduk sebentar kita minum air, mungkin bagi orang yang biasa, abrar ni orang baik dah, benda tu salah, benda harus. Sekadar duduk maka utishana ke minum air. Tapi di sisi mukarrami dia anggap benda tu sayyi'ah, tak syamil, dengan makam dia lebih dekat dengan Allah. Tapi kalau dia buat benda yang lebih buruk, maka lebih bertambah buruk lagi.
Sebab tu perlu kepada bersungguh-sungguh kita minta ampun kepada Allah. Sebab dalam kehidupan kita, setiap kita tidak akan terlepas diganggu oleh syaitan. Ada seorang saing sekolah, dia kata dia banyak diganggu, banyak gangguan. Kalau sekolah ada pelajar-pelajar kena gangguan makhluk halus, dia dekat, dia berasa, dia kata, sebab dia pun banyak diganggu. Abang kata tidak, dia seorang atau semua orang ada. Semua manusia diganggu, cuma sikit banyak. Sama ada sikit atau banyak, tu. Sama ada kita boleh lawan, tak boleh lawan, tu je. Sama ada kita menang, kita kalah. Tapi kalau seseorang kita kata, oh saya banyak diganggu oleh syaitan gini, bukan dia, orang lain pun kena juga. Sebab itu kita akan jumpa banyak dalam ayat Quran, wa imma yanzaghannaka minasyaitan nazghun fasta'iz billah. Sekiranya kamu rasa diganggu oleh syaitan, maka mintalah perlindungan dengan Allah. Innahu huwas sami'un basir. Ayat lain, innahu huwas sami'ul alim. Innahu sami'un alim. Dua tiga tempat disebut. Sekiranya kamu rasa diganggu oleh syaitan, maka berlindunglah dengan Allah. Nabi Ibrahim sendiri diganggu oleh syaitan ketika dia diperintahkan untuk sembelih anak dia Ismail. Maka timbul rasa serba salah nak sembelihkan dia. Akhirnya dia berjaya melaksanakan perintah yang berat itu, walaupun terasa berat oleh dia. Jadi dia berdoa atas menyatakan iltijak kembalinya kepada Allah, bukan semestinya dalam bab dia melakukan dosa. Lebih-lebih lagi kita perlu membanyakkan istighfar, perlu membanyakkan doa meminta keampunan kepada Allah, untuk kita jadikan ia sebagai zikir harian kita. Rabbighfirli wa tub alayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Allahumma ighfirli warhamni, astaghfirullahal azim. Dan banyak lagi bentuk-bentuk yang lain yang kita boleh baca dalam bentuk yang disebut istighfar, ataupun meminta keampunan kepada Allah. Sebab punca banyak berlaku musibah, bala, puncanya adalah dosa. Sebab tu apabila kita berdoa, sebelum kita berdoa tu kita istighfar dulu. Kita mendahulukan doa kita dengan istighfar. Macam kalau orang buat solat istisqa, kalau musim kemarau buat sembahyang minta hujan. Musim kemarau kalau buat solat minta hujan, dia tak panggil solat hajat, solatul istisqa, solat minta hujan. Dia ada kaifiat yang khusus, tapi syarat dia kena keluar dalam keadaan membanyakkan istighfar. Kata Nabi Nuh AS kepada kaumnya, apa dia dalam surah Nuh, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku berkata kepada mereka, mintalah ampun kepada Tuhan kamu, sesungguhnya dia itu maha pengampun. Kalau beristighfar, yursilis samaa alaikum midrara, dia akan menghantar kepada kamu hujan yang lebat. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dia akan mengurniakan kepada kamu rezeki yang banyak berupa harta benda dan anak pinak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan dia menjadikan bagi kamu kebun yang begitu banyak dan adanya sungai-sungai. Rezeki ini turun dengan sebab hilangnya dosa. Apa? Istighfar. Bukan benda kecil, itu benda besar. Kadang-kadang timbul satu musibah, bencana, kita jaga diminta untuk beristighfar. Timbul musibah, istighfar. Ataupun kita diuji bahawa ni harga minyak naik berapa sen? 20 sen. La haula wala quwata illa billah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Musibah. Allah Ta'ala nak uji kita dengan ujian-ujian begini. Allah subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.